Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Faizah Kasim. Saya Muhammad Adam bin Zainal dan 9 lagi rakan saya yang lain dari kumpulan OCC 13 akan membentangkan poster infografik kami yang bertajuk kenaikan harga barang. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat petikan oleh Ibn Qayyim, iaitu seorang ahli ulama dan juga cendekiawan. Beliau mengatakan sifat-sifat yang negatif seperti pembohongan, penipuan dan pengeksploitasian serta ketidakjujuran boleh mendorong kepada keadaan yang tidak tenteram dalam kehidupan masyarakat, seperti huru-hara, kecurigaan, ketidakstabilan dan juga kekecewaan. Apabila kesemua perkara ini berlaku, kegiatan ekonomi akan mengencur. Kegiatan ekonomi di sini boleh juga dikaitkan dengan kenaikan harga barang. Seterusnya, mari kita lihat kepada pengenalan topik ini. Kenaikan harga barang merupakan isu yang serius di negara Malaysia. Hal ini menyebabkan kesusahan untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, perumahan, pendidikan dan juga penjagaan kesihatan. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya mempersilakan kawan saya yang seterusnya untuk membincangkan faktor-faktor kenaikan harga barang. Faktor pertama kenaikan harga barang ialah peperangan dan konflik antara bangsa yang mengganggu perdagangan. Satu contoh ialah peperangan antara Ukraine dan Rusia. Ukraine membekalkan barang seperti gandum kepada negara Malaysia. Namun, urusan perdagangan telah pun turun semasa peperangan. Apabila bekalan berkurang, permintaan barang akan meningkat yang turut menyebabkan harga barang meningkat juga. Faktor seterusnya ialah COVID-19, permintaan tinggi terhadap produk tertentu seperti beberapa barang, masker wajah, pencuci tangan dan alat pelindung diri. Keadaan ini menyebabkan harga runcit bahan api dalam negeri menjadi rendah dan memberikan kesan negatif yang besar kepada inflasi keseluruhan dalam negeri. Namun begitu, harga komoditi makanan meningkat disebabkan oleh sekatan ekspor ekoran penyimpanan bekalan oleh negara pengeluar bersama-sama dengan gangguan dalam logistik untuk ekspor. Sebagai contoh, Vietnam dan Kemboja pada awalnya membuat keputusan untuk membuat sekatan ekspor beras bagi memastikan bekalan beras dalam negeri mereka mencukupi. Hal ini telah mengakibatkan harga beras yang diimport menjadi lebih mahal. Seterusnya kita beralih kepada faktor yang ketiga, iaitu cuaca yang tidak menentu di negara yang mempengaruhi pertanian. Sepertinya yang terjadi di Pulau Pinang menjadi punca kepada pelbagai masalah. Ketidakpastian berlaku akibat daripada faktor seperti suhu, cuaca serta hujan di Pulau Pinang menjadi punca kenaikan harga sayur-sayuran. Bukan itu sahaja, kerosakan tanaman di Cameron Highland Pahang yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang ekstrim turut menyumbang kepada kekurangan bekalan yang menyebabkan kenaikan harga sayuran di negeri tersebut. Tidak hanya dalam negeri, bekalan sayur-sayuran import juga berkurang akibat daripada negara pengeluar menghadapi cuaca yang tidak menentu atau mungkin disebabkan cuaca yang terlalu sejuk, dan ini turut meningkatkan kos pengangkutan ke negara ini. Sebagai contoh, harga beras turut meningkat akibat daripada ketidakpastian cuaca di Asia Tenggara yang berisiko mempengaruhi logistik pengangkutan tanaman. Corak cuaca yang tidak menentu ini cenderung menyebabkan pengurangan jumlah hasil tanaman di Asia Tenggara dan juga kawasan lain, dan turut memberi impak negatif pada bekalan makanan negara dan juga pertanian. Pertama, kenaikan harga barang memberi impak yang besar terhadap golongan yang berpendapatan rendah dan juga individu yang menyara rumah tangga. Mereka perlu menguruskan perbelanjaan dengan lebih berhemah, mungkin dengan cara mengurangkan perbelanjaan yang tidak penting sambil mengekalkan keperluan asas. Perkara ini mungkin boleh dicapai dengan mencari barangan alternatif yang lebih murah, merancang perbelanjaan dengan lebih berhemah ataupun mencari sumber kewangan tambahan. Kenaikan harga barang juga boleh menyebabkan tekanan emosi dan juga kesukaran dalam membuat keputusan berkaitan perbelanjaan harian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nabihan Hakimi bin Syamuddin, bernombor metrik 23005615. Antara kesan lain yang boleh saya huraikan ialah penjejasan kesihatan. Hal ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda negara dan bilangan mereka yang terkena jangkitan telah merebak dengan sangat banyak.
Masalah ini telah terbukti menjejaskan ekonomi negara. Ini disebabkan oleh ramai yang terkena jangkitan dan tidak boleh melaksanakan aktiviti jual beli barang seperti biasa. Ramai juga golongan peruncit serta pengusaha kedai makan yang menutup perniagaan mereka kerana bilangan pembeli dan juga pelanggan yang sangat sedikit. Dengan kekurangan kedai yang dibuka, barang-barangan menjadi terhad dan sekaligus harga barang meningkat dengan sangat mendadak. Ini telah menjejaskan golongan yang berpendapatan rendah yang harus mencari duit tambahan untuk menampung perbelanjaan harian mereka. Bukan sahaja itu, harga barang yang meningkat juga akan menyebabkan kemerosotan operasi perniagaan. Kenaikan harga barang akan menyebabkan kuasa beli pengguna menurun. Hal ini kerana peningkatan harga barang akan menambahkan beban kewangan dalam menampung kos sara hidup yang semakin tinggi, sekaligus mengakibatkan pendapatan bersih mereka semakin berkurangan. Seperti yang rakan-rakan saya bentangkan tentang faktor-faktor kenaikan harga barang, terdapat segelintir peniaga yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan atas faktor-faktor tersebut untuk menaikkan harga disebabkan permintaan barangan tersebut yang melebihi penawarannya di pasaran. Ini menjadikan masyarakat berpendapatan rendah akan mengalami kesusahan untuk mendapatkan keperluan asas, sekaligus menyebabkan operasi perniagaan merosot disebabkan pulangan modal dan untung yang kurang. Kenaikan harga barang merupakan masalah yang merugikan masyarakat secara luas. Ini menimbulkan tekanan kepada ekonomi, terutamanya kepada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kerana kuasa membeli sedang menurun manakala kos hidup sedang meningkat. Kami mendapati dua penyataan masalah ketika melakukan kajian tentang tajuk ini. Yang pertama sekali adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang, dan yang seterusnya apakah kesan-kesan kenaikan harga barang terhadap masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syahir Arsyad bin Syuhaimi, nombor matriks 23003416 dari kumpulan GIG 1012 OCC 13. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang objektif kajian. Objektif kajian kumpulan kami adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang cara dan sebab kenaikan harga barang berlaku dan kesannya terhadap sara hidup rakyat di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk menyelesaikan tugasan ini, beberapa kaedah kajian yang telah kami gunakan, iaitu perbincangan dalam kumpulan, mengumpul maklumat menggunakan internet, buku, jurnal dan juga artikel, dan menganalisis maklumat yang diperolehi. Pendapat ahli falsafah tentang kenaikan harga barang, yang pertama daripada Ibn Khaldun. Beliau berkata, kenaikan yang tetap pada paras harga amat perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Pada pandangan Thomas Aquinas pula, beliau berkata, menaikkan harga disebabkan permintaan pasaran yang meningkat adalah ibarat pencuri. Dan akhir sekali, pada pendapat Aristotle, beliau mengatakan, nilai dalam penggunaan adalah berbeza antara individu. Ini adalah asas kepada pembezaan harga yang ada di mana-mana atau diskriminasi harga yang kita alami pada hari ini. Kesimpulannya, kenaikan harga barang mendatangkan lebih kemudaratan kepada masyarakat. Pihak berkuasa seharusnya membantu masyarakat dalam meringankan beban mereka dengan memberikan penyelesaian yang terbaik. Sekian, itu sahaja daripada kami.